Assalamualaikum, anda sedang menonton Sekilas Fakta 25 Mac 2020 bersama saya Nosha Muhammad Amin. Perdana Menteri Muhyiddin Yassin hari ini mengumumkan bahawa Perintah Kawalan Pergerakan PKP akan dilanjutkan sehingga 14 April. Muhyiddin juga berkata tempoh kuatkuasa PKP akan dikaji dari semasa ke semasa. Sehubungan itu, kerajaan telah memutuskan tempoh Perintah Kawalan Pergerakan akan dilanjutkan sehingga 14 April 2020. Saya memaklumkan pelanjutan tempoh ini lebih awal supaya saudara-saudari lebih bersedia. Anda yang berada di kampung tak perlu bergegas balik ke Kuala Lumpur hujung minggu ini. Duduklah dulu di kampung dan jangan ke mana-mana. Sementara itu, satu pakej rancangan baru akan diumumkan Perdana Menteri pada Jumaat ini. Ini bagi merancangkan ekonomi negara yang sedang menundum serta meringankan beban rakyat dalam menghadapi situasi sukar. Sama ada anda ini adalah pemandu teksi, pemandu Grab, petani, pengusaha restoran, penjual nasi lemak, penjual goreng pisang, penjual burger, pekerja harian, kerajaan akan berusaha sedaya upaya untuk pastikan anda semua beroleh manfaat. InsyaAllah, no one will be left behind. Institusi perbankan telah diarahkan untuk memberikan moratorium 6 bulan secara automatik terhadap semua pembayaran pinjaman dan pembiayaan mulai 1 April. Bagaimanapun, moratorium ini tidak terpakai untuk baki kad kredit. Perdana Menteri Muhyiddin Yassin berkata keputusan itu dibuat selepas melakukan perbincangan dengan Kementerian Kewangan dan Bank Negara. Dalam satu kenyataan, beliau berkata keputusan ini penting untuk membolehkan syarikat-syarikat terus berkemampuan mengekalkan pekerjaan dan segera meneruskan aktiviti perniagaan. Dalam surat kepada semua institusi perbankan hari ini, Timbalan Gubernur Bank Negara Jessica Chew berkata, maklumat langkah ini adalah untuk meringankan aliran tunai IKS dan individu berikutan wabak COVID-19. Untuk layak menerima kemudahan ini, peminjam tidak boleh ada bayaran tertunggak melebihi 90 hari sebelum 1 April dan pinjaman tersebut mesti dalam ringgit Malaysia. Suatu masa dahulu, derubu yang makin teruk, bumi kita makin terancam dan tercemar. Sesama, batuk dan juga virus makin menular. Tiba-tiba muncul seorang adiwira. Bersama dengan Hurix 600 Full Cough Syrup Improved, ia boleh melegakan selsema dan batuk. Wow, macam hero! Ya, sebab dia ada Hurix 600 Full Cough Syrup Improved. Hurix. Dan ini pula Ketua Polis Negara Abdul Hamid Badur memberi amaran kepada individu yang gagal mematuhi Perintah Kawalan Pergerakan kemungkinan akan bermalam di penjara. Abdul Hamid berkata demikian sebagai tetamu di rancangan RTM Selamat Pagi Malaysia pagi tadi. Jelasnya sehingga kini pihak polis telah menangkap seramai 110 rakyat yang gagal mengikut perintah sepanjang tempoh berkuatkuasa pada 18 Mac lalu. Beliau berkata antara kesalahan yang dilakukan individu terbabit adalah menghalang penjawat awam daripada menjalankan tugas. Bagaimanapun, Abdul Hamid memaklumkan bahawa peratus rakyat yang patuh kini pada 92%, malah kadar jenayah juga telah menurun sebanyak 70%. Perkembangan terbaru wabak COVID-19 dan berita ini dibawakan oleh Blue Air. 4 lagi kematian berhubung kes COVID-19 dicatatkan hari ini, menjadikan jumlah kematian sebanyak 19 orang, kata Ketua Pengarah Kementerian Kesihatan Malaysia Dr. Nur Hisham Abdullah. Jumlah kes baru pula adalah 172. Sementara itu, beliau turut mengumumkan seramai 73 anggota Kementerian Kesihatan Malaysia KKM positif COVID-19. Berdasarkan siasatan, punca jangkitan bagi kesemua anggota kesihatan ini bukan disebabkan oleh pengendalian kes positif COVID-19 di fasilitis Kementerian Kesihatan Malaysia.
Daripada jumlah tersebut, didapati punca jangkitan bagi 47 kes iaitu 64.4% adalah berkaitan dengan majlis perkahwinan yang juga dihadiri oleh mereka yang menghadiri perhimpunan tabligh. Lain-lain punca adalah seperti sejarah melawat ke luar negara dan dari kontak keluarga yang positif COVID-19. Ekoran kekangan waktu operasi pasar awam dan sekatan trafik sepanjang Perintah Kawalan Pergerakan, penjual sayur dan pemandu lori sayur di beberapa negeri terpaksa membuang lebihan hasil mereka. Pasar Borong Kuala Lumpur merupakan antara pasar awam yang terkesan dengan situasi tersebut. Tinjauan KIM TV di Pasar Borong Kuala Lumpur pagi ini turut memaparkan perkara yang sama di mana hasil lebihan sayur-sayuran yang tidak terjual terpaksa dibuang begitu saja. Malaysia kini sudah menghubungi pihak Dewan Bandaraya Kuala Lumpur namun masih belum mendapat sebarang maklum balas. Semalam bekas Timbalan Menteri Pertanian dan Industri Asas Tani Sim Zizin menyeru kerajaan supaya mengambil langkah drastik dalam mengatasi kerugian dihadapi oleh petani sepanjang tempoh PKP. Baiklah, sekian sahaja dari saya Nur Syah Muhammad Amin untuk sekilas fakta. Pastikan anda duduk di rumah dan mengikuti perkembangan berita melalui portal kami di www.kinitv.com/bm. Salam hormat dan jumpa lagi.